Salam sejahtera, nama saya Elisha Samantalo, memegang nomor matriks BA 241100427. Sebagai pengenalan untuk tajuk kami iaitu kemiskinan digital di era pandemik bermula dengan teknologi digital penting dalam pendidikan, ekonomi dan sosial. Namun, tidak semua mendapatkan akses yang sama. Kemiskinan digital merujuk kepada kekurangan akses peranti, internet dan kemahiran teknologi. Perkara ini tidak terhad kepada golongan berpendapatan rendah sahaja, tetapi turut dipengaruhi oleh usia, tahap pendidikan dan infrastruktur. Faktor pandemik COVID-19 mempercepatkan lagi penggunaan digital, tetapi jurang digital antara masyarakat bandar, luar bandar dan etnik terpinggir semakin ketara. Sebagai contoh, komuniti dusun di Sabah menghadapi cabaran besar untuk mengakses internet dan peranti. Kesannya menjejaskan penyertaan mereka dalam pendidikan dan ekonomi. Oleh itu, kajian ini memfokuskan kepada isu, faktor dan penyelesaian masalah kemiskinan digital dalam kalangan etnik dusun semasa era pandemik. Assalamualaikum, nama saya Nur Azazani binti Azrin dengan nomor matriks BF 241600376. Saya akan membincangkan tentang objektif kajian kami. Objektif yang pertama ialah menerangkan konsep kemiskinan digital. Yang kedua ialah membincangkan faktor-faktor yang menyebabkan masalah kemiskinan digital ini wujud di kalangan etnik dusun di Sabah. Dan yang ketiga ialah menerangkan cara-cara untuk menangani masalah kemiskinan digital di kalangan etnik dusun. Bagi bahagian metodologi, terdapat 5 kaedah yang telah kami gunakan. Yang pertama ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bermaksud kami menyelidik tempat tersebut dengan lebih mendalam dan mendapatkan pengalaman masyarakat etnik dusun di Sabah berkaitan dengan masalah kemiskinan digital mereka. Yang kedua ialah perbincangan antara ahli kumpulan. Perbincangan antara ahli kumpulan ini dilakukan bagi mendengar pendapat atau perspektif mereka yang berbeza. Yang ketiga ialah pemerhatian digunakan bagi menyokong data yang telah kami kumpulkan. Dengan kaedah ini, kami dapat melihat keadaan liputan internet mereka, jenis peranti yang digunakan atau jenis kemudahan ICT yang disediakan di sekolah atau pusat komuniti mereka. Yang keempat ialah kaedah data sekunder. Data sekunder termasuklah daripada laporan rasmi daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, Jabatan Perangkan dan juga kajian terdahulu yang berkaitan kemiskinan digital dalam komuniti minoriti di Sabah. Dan kaedah metodologi yang terakhir ialah analisis sistematik. Analisis sistematik merupakan proses yang melibatkan pembacaan dan pengkodan untuk mengenal pasti tema utama seperti halangan teknologi, faktor, dan pendidikan terhadap teknologi. Salam sejahtera, nama saya Ainila memegang kad matriks BA 241100369. Seterusnya saya akan membentangkan tentang konsep kemiskinan digital. Kemiskinan digital merujuk kepada kekurangan akses terhadap teknologi maklumat dan digital atau ICT. Selain itu, isu ini juga boleh dikonsepkan sebagai satu kekurangan barangan dan perkhidmatan yang berasaskan ICT. Menurut Esra Awani, kemiskinan digital juga difahami sebagai individu atau isi rumah yang tidak mampu dari aspek pengetahuan tentang teknologi digital, keupayaan untuk menggunakan teknologi digital, dan akses kepada kemudahan digital serta keterhadiran dalam penyediaan teknologi digital. Keperluan ICT menjadi penting kepada masyarakat dan individu dalam kehidupan seharian, terutamanya pada era pandemik COVID-19. Hal ini dikatakan demikian karena semua orang memerlukan hikmat teknologi untuk melakukan pekerjaan. Oleh itu, kemiskinan digital akan menyebabkan seseorang berdepan dengan kesusahan untuk melakukan tugasan ataupun pekerjaan karena individu tersebut berdepan dengan akses yang terhadap alat digital seperti telepon pintar dan komputer riba. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fadila binti Rosli dan memegang nomor kad matriks BA 241600847. Hari ini saya ingin membentangkan tentang masalah kemiskinan digital dalam kalangan etnik dusun di Sabah. Sepanjang pandemi COVID-19, teknologi digital menjadi tunjang utama dalam pendidikan, pekerjaan, dan komunikasi. Namun, jurang digital semakin ketara, khususnya bagi masyarakat luar bandar seperti etnik dusun di Sabah.
Antara masalah utama yang dihadapi ialah kekurangan infrastruktur asas. Masyarakat dusun kebanyakannya tinggal di kawasan pedalaman yang sukar mendapat capaian internet yang stabil. Walaupun berbagai inisiatif telah dirancang oleh kerajaan seperti yang dinyatakan oleh Senator Datuk Bobby Eswan, masih banyak kawasan yang belum menikmati manfaat kemajuan digital ini. Akibatnya, komuniti dusun terpinggir daripada sistem pendidikan dalam talian, peluang ekonomi digital, dan komunikasi antara budaya. Masalah yang kedua ialah kurangnya literasi digital. Ramai dalam kalangan masyarakat ini tidak mahir menggunakan peranti digital dan tidak mendapat latihan asas seperti penggunaan internet secara selamat. Kajian menunjukkan bahawa tahap literasi digital jauh lebih tinggi di kawasan bandar berbanding luar bandar. Hal ini menjadikan masyarakat luar bandar, termasuk etnik dusun, lebih sukar menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia digital masa kini. Selain itu, ketiadaan peranti dan kos sara hidup yang tinggi turut menjadi cabaran besar. Menurut laporan berita harian pada tahun 2020, sebanyak 52% pelajar di Sabah tidak mempunyai akses kepada peranti atau sambungan internet semasa perintah kawalan pergerakan. Ramai yang terpaksa berkongsi satu telefon pintar dalam satu keluarga, dan ini menyebabkan proses pembelajaran terganggu dan tidak berkesan. Secara keseluruhannya, kemiskinan digital dalam kalangan etnik dusun bukan sahaja melambatkan proses pendidikan dan pembangunan ekonomi, malah melebarkan lagi jurang sosial antara bandar dan luar bandar. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Shirley Saiwat, nomor matriks BA 241607119. Saya akan membentang faktor kemiskinan digital. Pertama, tahap penerimaan ICT dalam kalangan komuniti Kadazan dusun masih sederhana. Ini disebabkan kurangnya pendedahan, pengaruh sosial yang lemah serta kekurangan infrastruktur seperti capaian internet dan kemudahan teknologi. Kedua, faktor pendapatan juga memainkan peranan besar. Ramai keluarga di kawasan luar bandar tidak mampu membeli peranti digital. Malah, ada yang hanya berkongsi satu telefon pintar untuk seisi rumah. Ketiga, kekurangan kemahiran ICT menjadi cabaran utama. Ramai tidak tahu asas penggunaan teknologi seperti email atau platform pembelajaran digital. Guru juga kurang diberi latihan, menjadikan proses pengajaran tidak berkesan. Salam sejahtera, nama saya Nasa Segun Erwin, Kadmetrik BE 2410558 akan membentangkan cara-cara menangani kemiskinan digital dalam kalangan etnik dusun di Sabah. Cara yang pertama adalah melalui peningkatan infrastruktur digital. Salah satu belenggu dalam isu digital di Sabah adalah kurangnya liputan internet secara meluas. Menjelang tahun 2025, liputan internet di kebanyakan tempat sudah pun mencapai internet 4G. Namun di Sabah, masih banyak kawasan, terutamanya kawasan pedalaman, yang tidak mendapat liputan internet secara yang baik dan konsisten. Oleh itu, kerajaan ada melancarkan satu inisiatif yang dikenali sebagai Jalinan Digital Negara ataupun Jendela yang bertujuan untuk meningkatkan akses internet di seluruh negara. Seterusnya, peningkatan infrastruktur digital melalui penubuhan pusat data canggih bagi membolehkan perkhidmatan digital lebih mudah diakses oleh masyarakat. Cara yang kedua adalah melalui peningkatan literasi digital. Kemiskinan digital bukan sahaja merujuk kepada kekurangan peranti, namun juga merujuk kepada kekurangan pengetahuan dan kemahiran digital. Oleh itu, literasi boleh ditingkatkan melalui program yang direka khas untuk penduduk luar bandar dengan mengambil kira faktor kelainan budaya dan bahasa. Misalnya, dengan memilih atau mengambil pelatih yang fasih berbahasa dusun dan sebagainya. Bagi menarik minat kaum muda pula, aplikasi Muda Alih boleh diwujudkan bagi meningkatkan lagi pengalaman dan penglibatan kaum muda dalam dunia digital. Cara yang ketiga adalah melalui penyediaan peranti mampu milik. Kekurangan peranti merupakan isu paling dominan di kawasan pedalaman, di mana peranti yang dimiliki penduduk sudah sangat lama sehingga tidak dapat menampung fungsi aplikasi yang terkini, sehingga menjejaskan kemampuan mereka untuk menggunakan perkhidmatan atas talian. Oleh itu, peranti mampu milik boleh disalurkan kepada masyarakat
melalui kerjasama penduduk tempatan dengan persatuan STEM, yaitu melalui penganjuran program pembelajaran di mana peserta mempunyai peluang untuk memenangi atau mendapatkan peranti digital sebagai ganjaran. Seterusnya, peranti mampu milik juga boleh disalurkan kepada masyarakat melalui saluran e-kasih, di mana kerajaan boleh memberikan peranti kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Oleh itu, kerjasama antara pihak kerajaan dan swasta, serta penglibatan dan sokongan masyarakat tempatan adalah amat penting dalam menangani isu kemiskinan digital dalam kalangan etnik dusun di Sabah. Isu ini mestilah ditangani agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan sepenuhnya. Selamat sejahtera, nama saya Jevinia Ebirimin, nomor matriks BE 24160788, dan pada hari ini saya akan membentangkan kesimpulan. Kesimpulannya, kemiskinan digital merupakan bentuk ketidaksamaan modern yang semakin ketara, terutamanya dalam kalangan komuniti etnik dusun di kawasan pedalaman Sabah. Mereka berdepan kekurangan peranti, liputan internet yang lemah, serta kekurangan kemahiran digital yang menghalang penyertaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Faktor seperti lokasi terpencil, infrastruktur yang tidak mencukupi, dan tahap pendidikan yang rendah menyumbang kepada masalah ini. Bagi mengatasinya, perlu ada usaha menyeluruh seperti penyediaan internet yang meluas, bantuan peranti digital, dan latihan kemahiran yang bersesuaian. Kerjasama antara kerajaan, NGO, institusi pendidikan, dan komuniti amat penting untuk memastikan akses digital yang adil dan seksama kepada semua golongan. Terima kasih.